Assalamualaikum, apa khabar untuk anda yang sedang menonton Didik TV KPM dalam rancangan Bersama Ikon. Dalam rancangan ini kita bersama dengan ikon dalam bidang kesenian, ikon dalam bidang sukan dan pelbagai bidang yang lain. Dan kalau sebelum ini Din bersama dengan atlet-atlet sukan hoki, ada atlet dari sukan sepak takraw, badminton, gym ramah dan semuanya atlet yang pernah membanggakan negara kita. Dan sekarang ini dapat dilihat di belakang itu platform ada papan anjal sebab sekarang ini saya berada di Pusat Akuatik Nasional di Bukit Jalil dan saya akan bersama dengan ikon dalam bidang sukan terjun. Terjun paling tinggi tu 10 meter platform seirama dan kita bersama dengan Datuk Leong Man Yi. Hai, nama saya Leong Man Yi. Saya berasal dari Ipoh Perak. Saya anak ketiga daripada 3 orang anak. Tarikh lahir saya adalah 4 Disember 1984. Saya bekas penerjun negara dan sekarang merupakan jurulatih terjun negara. Seawal usia 10 tahun mencuburi arena sukan terjun, Datuk Leong Man Yi merupakan antara penerjun negara yang membanggakan negara apabila berjaya menempa kejayaan dengan meraih 17 pingat emas, 5 pingat perak dan 5 pingat gangsa di Tamasya Dwi Tahunan Sukan SEA. Saya mula berjinat dalam sukan terjun pada usia 10 tahun. Pada masa tu, ibu bapa saya membawa saya kepada untuk percubaan. Selepas tu saya terpilih untuk datang ke Kuala Lumpur. Saya mula mewakili sekolah pada usia 10 tahun. Peringkat daerah juga 10 tahun dan datang ke Kuala Lumpur juga 10 tahun. Saya terpilih untuk datang ke Kuala Lumpur untuk program Jaya 98 kerana sukan Commonwealth pada masa tu di Malaysia dan saya punya first international competition adalah pada usia 13 tahun iaitu Asian Pacific Age Group di Korea. Sebelum sukan terjun, saya aktif dalam sukan renang dulu. Lepas tu, pada satu hari ada jurulatih sukan terjun membuat pemilihan. Lepas tu ibu bapa saya membawa saya untuk mencuba. Ibu bapa saya yang banyak memberi dorongan dan inspirasi untuk saya meneruskan. Kerana pada usia yang muda saya sebenarnya tak berapa berminat dalam sukan terjun kerana sukan terjun pertamanya sangat tough dan juga pada masa tu kena berjauhan dengan keluarga. So, ibu bapa saya banyak memberi dorongan. Ibu bapa saya ada memberitahu saya bahawa kalau dah start satu perkara kita kena jangan mudah putus asa. Ikon di sukan terjun adalah Fu Mingxia. Dia penerjun daripada negara China. Dia adalah orang yang pertama, yang termuda memenangi pingat emas di Sukan Olimpik pada usia 13 tahun. Pengalaman bersama ikon saya Fu Mingxia adalah semasa di Sukan Olimpik Sydney tahun 2000. Pada masa tu beliau masih aktif lagi dan saya juga ada join untuk Sukan Olimpik Sydney 2000. Beliau memang orang yang sangat friendly dan juga pada masa tu saya bila nampak beliau saya rasa saya nak jadi macam beliau. Sebab dia adalah ikon sukan terjun dan juga idola saya pada masa tu.
memang kurang minat, memang kurang suka sebab training firstly sangat tough dan juga kena berjauhan dengan keluarga, kena banyak berkorban masa lah, dengan keluarga, dengan kawan-kawan semua. Tapi lama kelamaan saya mula enjoy. Saya seorang yang terlibat. Abang-abang saya dulu terlibat dalam sukan renang. Dan saya juga sendiri start daripada sukan renang dahulu, kemudian ke sukan terjun. Dengan air, dengan ketinggian tak ada sangat. Tapi bila buat ada kesilapan, memang sangat sakit lah. Bila membuat satu dive, memang seharusnya sangat fokus lah pada dive tersebut dan tak boleh ada mistake apa-apa lah. Sebab kalau ada mistake, memang akan menjadinya kesilapan dan juga sangat sakit bila hentak air. Kecederaan yang paling teruk yang pernah saya alami adalah ligament rupture di bahagian ankle. Dan juga saya pernah membuat surgery dekat pergelangan tangan. Ankle sebab saya tersalah landing dekat foam pit dekat dry gym. Dan pergelangan tangan adalah secara slowly lah. Memang mungkin kerana handstand, dia kecederaan secara perlahan-lahan. Kalau jatuh salah landing memang akan sangat sakit dan juga akan lebam-lebam dekat bahagian badan. Baru-baru ini, bekas atlet terjun negara Datuk Leong Man Yi dikurniakan pingat mahkota wilayah sekaligus membawa gelaran Datuk dalam istiadat pengurniaan darjah kebesaran bintang dan pingat wilayah persekutuan. Beliau memilih untuk bersara sebagai atlet terjun negara selepas 27 tahun menabur bakti membawa nama Malaysia di peringkat dunia. Hebat betul lah, seronok sebenarnya bila dapat tengok depan mata kepala kita sendiri atlet terjun negara kita berlatih. Ada Datuk Pandela Rinong, ada Dabita Sabri berlatih bersama dengan ikon kita pada hari ini, Datuk Leong Man Yi. Dengar tak tadi cerita Datuk, dia menceburkan diri dalam sukan terjun ni sejak usia 10 tahun lagi. Bayangkan semangat tu nak mewakili negara kan, berkobar-kobar dalam jiwa. Kalau saya lah ingat balik waktu 10 tahun saya buat apa saya rasa ada juga sukan yang saya buat. Tapi sukan guli dekat kampung. Tapi untuk anda yang sedang menonton, terutamanya adik-adik, boleh contohi Datuk Leong Man Yi, okey? Mungkin ada yang tertanya-tanya kan, bagaimana rutin seorang atlet terjun negara. Mungkin tak sama rutin atlet terjun negara dengan atlet badminton. Mungkin tak sama rutin dengan atlet sepak takraw, gym rama kan. Mesti setiap sukan ni ada rutin-rutin tertentu. Mungkin ramai dah nak tahu bagaimana rutin seorang atlet terjun negara yang memang dah menempa nama sehingga ke peringkat antarabangsa. Kita dengar macam mana rutin Datuk Leong Man Yi dalam acara terjun. Kehidupan dulu sebagai seorang atlet semasa di Sekolah Sukan Bukit Jalil adalah pukul 6.30 pagi. Kita akan bangun dan kita start training pukul 7 sampai pukul 9.
Selepas tu 9.30 sampai pukul 3 adalah waktu kuliah. Lepas tu 3.30 sampai pukul 7 waktu training. So kita ada training sesi pagi, sesi petang dan juga waktu di tengah-tengah kita pergi kelas. Perasaan saya adalah atlet kena berdisiplin lah, kena follow the rules dan juga atlet lain juga sama. Atlet memang kena berdisiplin. Mula-mula memang tak biasa sangat sebab firstly kena berjauhan dengan keluarga dan juga kena dengan ada banyak rules yang sangat strict. Lepas lama kelamaan dah biasa dengan rutin harian. Rutin saya sekarang dengan dulu tak ada beza banyak, cuma physically tak penat macam dulu. Sebab dulu kena training, sekarang saya trainer, saya yang train orang. Tapi waktu latihan masih sama seperti dulu. Ada sesi pagi dengan sesi petang. Tapi sekarang yang beza dia adalah maybe waktu training lah. Waktu training start dari pukul 8.30 sampai 11 dan sesi petang pukul 2 atau 3 sampai pukul 6.30. Sebagai atlet dengan jurulatih, saya banyak berkorban lah masa dengan keluarga sebab dari masa usia muda kena berjauhan dengan keluarga. Tapi weekdays memang concentrate dekat training and bila weekend sebab family saya dekat Ipoh, saya akan try my best lah to go home maybe sekali dalam 2 minggu. Selain dari bersukan, dulu saya suka buat craft tangan kecil seperti cross stitch, craft tangan kecil dan juga buat dessert, manisan, pencuci mulut dan juga saya pernah try menari tapi tak bagus lah. Cuma time MCO kena maintain fitness, so saya try menari dan tu. Yang pertama saya boleh shuffle sikit-sikit and then saya boleh buat dessert. Dulu saya ada buat dessert macam Hello Kitty dan saya suka melancong. Biasa bila keluar negara bekerja bukan melancong, tapi saya pernah pergi ke Switzerland tahun ni, memang sangat cantik tempatnya. Baru habis study saya dekat UPM, Master in Corporate Communication. Memang saya dah study sangat lama daripada degree sampai master, so memang saya rasa happy saya dapat habiskan study. Dulu tak suka tapi these few years saya start suka sebab dia orang power menari kan, hebat menari. So bila saya belajar menari, saya ada terjebak sikit lah dalam K-pop. Sementara itu, graduan Sarjana Komunikasi Korporat di Universiti Putra Malaysia UPM itu mengakui bahawa beliau tidak menyesal bersara daripada sukan terjun selepas hampir sepanjang hayatnya menceburi sukan itu. Selain sukan terjun, mungkin gimnastik sebab gimnastik ada sikit-sikit berkaitan dengan sukan terjun. Sebab sukan terjun lebih bagus kalau ada basic gimnastik lah. Memang ada kaitan. Yang cuma beza dia gimnastik dekat fully dekat gym, dekat land, dan diving adalah kombinasi daripada dry gym dengan kolam. Dalam acara terjun ada 1 meter papan jal, 3 meter papan jal,
10 meter platform, 3 meter papan anjal seirama, 10 meter platform seirama, dan juga sekarang ada acara baru iaitu Mixed Synchro. Tapi dalam acara yang dipertandingkan di Sukan Olimpik cuma ada 4 saja, iaitu papan anjal 3 meter, papan anjal 3 meter seirama, 10 meter platform dan juga 10 meter seirama. Acara saya dulu yang favourite adalah 10 meter platform seirama dengan Datuk Pandalela. Beliau juga berjaya mengharumkan nama Malaysia bersama-sama Datuk Pandalela Rinong apabila berjaya memenangi tingkat gangsa dalam acara 10 meter platform seirama wanita pada Kejohanan Dunia FINA 2019 di Rom, Itali. Saya mula berpasangan dengan Datuk Pandalela pada tahun 2009. Pada masa itu sebenarnya saya dah beberapa tahun retire daripada platform. Pada masa itu jurulatih nampak potensi kita lah dalam acara ni, so dia ada minta saya cubalah untuk acara seirama pada masa itu. Dan yang mengejutnya adalah kita kali pertama compete dekat World Championship dan kita dengan surprise dapat tingkat gangsa pada masa itu. Dan itu merupakan tingkat pertama dalam sukan terjun di World Championship. Sukan SEA 2001 di Kuala Lumpur saya pernah berpasangan dengan Rosatima Muhammad. Tapi pasangan yang lebih serius adalah pada tahun 2009 dengan Datuk Pandalela. Dalam sukan terjun ada 7 pengadil, kadang-kadang 9 pengadil kalau acara seirama. Yang 2 yang tertinggi dan 2 yang terendah akan dipotong. So akan ambil yang markah yang tengah-tengah dan akan darab dengan darjah kesukaran. Itu dia rutin seorang atlet negara kita dalam sukan terjun, Datuk Leong Man Yi. Pagi berlatih, petang pun berlatih. Bermula 7.30 pagi sampai 9.30 pagi. Lepas tu masuk ke kelas belajar pula sebagai seorang pelajar di murid-murid di Sekolah Sukan Bukit Jalil kan. Petang ada lagi latihan. Sebab itulah berjaya sampailah ke peringkat kejohanan dunia. Bukan mudah ya adik-adik untuk menjadi ataupun membina kerjaya landasan sebagai seorang atlet negara. Ada rutin-rutin tertentu, ada disiplin-disiplin yang ketat untuk menjadi sebagai seorang atlet yang berjaya. Rutin saya sekarang, saya nak pergi sana. Alamak, bangga jugalah apabila dapat duduk je. Walaupun duduk je,
di podium yang berada di Kompleks Akuatik Nasional di Bukit Jalil ni. Sebab di atas podium inilah lahirnya juara-juara, bukan saja di peringkat negara kita, tapi juga juara di peringkat antarabangsa. Rasanya ikon kita pada hari ini, Datuk Leong Man Yi, dah banyak kali dah berada di atas podium ni. Yalah, sebab kalau kita soroti pencapaian Datuk Leong Man Yi kita memang cukup banyak, bukan saja di peringkat Asia Tenggara, malah sehingga ke podium di kejohanan dunia. Kita dengarkan cerita Datuk Leong Man Yi. Anak kelahiran Ipoh Perak ini berjaya merangkul 1 pingat perak dan 2 pingat gangsa di pentas sukan Commonwealth, termasuk 2 pingat perak dan 5 pingat gangsa sepanjang menyertai sukan Asia. Pencapaian terbaik saya adalah 17 pingat emas sukan C, pingat perak sukan Commonwealth, pingat perak sukan Asia, pingat perak World Championship dan pingat perak di World Series. Sewaktu berusia 15 tahun, beliau berjaya membuat penampilan pertamanya dalam tamasya sukan terbesar Sukan Olimpik di Sydney, Australia pada tahun 2000. Bertitik tolak daripada pencapaian yang membanggakan, Datuk Leong Man Yi berjaya meletakkan standard yang tinggi dalam kerjaya sukannya sehingga melayakkan diri dalam 5 penyertaan Sukan Olimpik iaitu di Sydney pada tahun 2000, Athens pada tahun 2004, Beijing pada tahun 2008, London pada tahun 2012 dan Tokyo pada tahun 2020. Pengalaman manis adalah semasa memenangi pingat di World Championship tahun 2009. Ya, itu adalah pingat pertama saya di World Championship. So memang itulah kenangan manis pada masa tu. Pada masa tu memang tak ada orang expect kita boleh dapat pingat pada masa tu dekat World Championship. Negara-negara lain tak anggap kita sebagai tandingan pada masa tu. Memang kita mengejut dapat pingat. Memang tu kali pertama lah yang kita berjaya dapat pingat di level World Championship. Pengalaman pahit adalah yang saya ada injury, kecederaan teruk dekat ankle dan juga pergelangan tangan. Cabaran adalah kena berdisiplin dengan rutin yang ketat setiap hari. Dan cabaran adalah semasa MCO, kita ada quarantine based training dekat Majlis Sukan Negara selama lebih kurang setahun. Itu memang cabaran bagi kebanyakan atlet. Biarpun mengumumkan secara rasmi bersara sebagai atlet terjun negara pada awal Januari 2022, namun cinta Datuk Leong Man Yi terhadap sukan terjun masih utuh apabila memilih untuk bersama Persatuan Renang Malaysia bagi membantu penerjun muda yang berlatih di Pusat Akuatik Bukit Jalil. Dengan semangat dan pengalaman selama 27 tahun dalam bidang sukan terjun, beliau sangat berdedikasi dalam melaksanakan tugas sebagai jurulatih. Cabaran saya sebagai jurulatih ada dulu sebagai atlet kita kena manage diri sendiri saja. Tapi sebagai jurulatih saya kena manage atlet-atlet saya lah. Saya kena manage atlet saya, kena jaga atlet-atlet saya juga. Kalau sebagai atlet memang kena jaga pemakanan dan makanan dekat cafeteria Majlis Sukan Negara memang semua healthy food lah. Memang ada pakar nutrisi yang jaga makanan dekat sana. Dekat rumah, dulu semasa atlet jarang balik rumah. Kebanyakan stay dekat hostel. Sekarang still jaga tapi ada kelonggaran sikit lah, ada cheat day sikit lah sekarang. Nak cakap makan salad, taklah sangat. Makan nasi lah biasa. Cuma kurang yang goreng lah, kurang yang goreng.
rentetan pembabitan aktif, dedikasi dan minat mendalam dalam sukan akuatik. Datuk Leong Man Yi mendapat pengiktirafan membanggakan dengan menyaksikan namanya tersenarai dalam Malaysia Book of Records apabila menjadi atlet wanita pertama melayakkan diri ke Sukan Olimpik sebanyak 5 kali. Pandangan negatif memang ada, tapi kita kena pandai lah, pandai macam kalau negatif kita terima dia sebagai positif untuk improvekan diri sendiri. Kalau dah banyak pandangan negatif, saya boleh firstly kurangkan tengok komen-komen ataupun second boleh anggap dia sebagai positif untuk sebagai cara membaikkan diri, dan thirdly kena mix dengan orang yang banyak positif lah. Datuk Man Yi yang mencuburi sukan terjun sejak di bangku sekolah rendah merupakan penerjun negara paling berjaya dengan meraih banyak pingat termasuk pingat perak di Sukan Commonwealth 2010 di India, pingat gangsa di Sukan Asia 2014 di Korea Selatan dan 2 emas di Sukan SEA Kuala Lumpur tahun 2017. Okay, World Championship 2009 saya berpasangan dengan Datuk Pandai Lela, dan pada masa tu preparation memang sangat singkat, lebih kurang dalam 3 bulan kita pairing. Pada masa tu memang mengejut. Sebab kita memang tak expect, semua orang tak expect, sebab preparation singkat dan kita first time pairing pada masa tu. Masa latihan kita dalam 6 ke 7 jam sehari. Biasanya periodization lebih kurang better setengah tahun lah. Better setengah tahun, tapi 3 bulan sebelum kena intensive training. Penampilan terakhir Datuk Man Yi ialah pada Sukan Olimpik Tokyo tahun 2021 bergandengan dengan Ratu Terjun Datuk Pandai Lela Rinong dalam acara 10 meter platform seirama wanita. Kini, Datuk Man Yi mengakhiri kerjaya beliau sebagai atlet terjun negara dan masih bersama Persatuan Renang Malaysia bagi melatih dan membantu penerjun muda negara untuk menjadi lebih berjaya sekaligus dapat mengharumkan nama Malaysia suatu hari nanti. Nampak tak? Ada banyak sebenarnya perkara yang kita boleh belajar dari apa yang dikatakan oleh Datuk Leong Man Yi tadi. Betapa beliau sangat-sangat bangga apabila dinobatkan tempat ketiga memperolehi pingat gangsa di kejohanan dunia. Sebab itulah kita ni sebagai penyokong peminat setia sukan di Malaysia ni, kita tak boleh langsung mengejek atau mengeluarkan kata-kata yang mampu untuk mematahkan atlet kita. Kerana atlet kita ni bila pergi berjuang pun mereka dah memberikan segala-galanya. Walaupun mereka tak berjaya untuk berada di atas podium, tapi kita kena sentiasa memberikan sokongan padu kepada atlet negara kita. Respect kepada Datuk Leong Man Yi. Kalau tadi dari awal episod sampailah nak dekat hujung ni, anda dah dengar dah cerita oleh Datuk Leong Man Yi, dan sekarang ni berada di sebelah saya. Kita nak borak-borak sikitlah Datuk Kan Datuk ada bagi tahu yang Datuk bermula sejak usia
10 tahun, sangat-sangat muda. Jadi kan, nak tanya jugalah pandangan Datuk berkenaan dengan sekarang ini situasi untuk sukan ini, sukan terjun ini di peringkat akar umbi, di peringkat sekolah rendah. Macam mana Datuk melihat perkembangannya? Sebenarnya sukan terjun ni kena mula daripada usia yang muda. Saya pula ada bercadang untuk membuka akademi saya hopefully by end of this year lah. So saya pergi akademi akan start daripada umur 15 ke 12. Dia lebih kepada talent identification untuk pelapis-pelapis muda. Baik. Jadi kalau macam saya umur 34 ni dah tak dapat tu dah tua sangat dah diletup. Secara suka-suka boleh, tapi profesional rasanya dah terlambat lah. Oh, tapi kalau suka-suka tu, maksudnya macam boleh lagi lah kita nak dapatkan teknik kalau untuk orang yang dah tua. Mungkin taklah tua, umur 25, 30, 35. Bagi saya susah sikit lah sebab sukan terjun kena ada flexibility, kena ada basic gymnastik. So kalau tak ada apa-apa basic, susah sikit. Susah. Payah. Jadi kalaulah ada ibu bapa yang sedang menonton di rumah ke sekarang ni kan, ada anak-anak kecil, bila sebenarnya pada pengalaman Datuk ke kan, masa yang sesuai sebenarnya untuk menerapkan, untuk bagi pengenalan ke untuk sukan terjun? Sesuai daripada sekolah rendah lah, lebih elok sebab saya pun start daripada sekolah rendah. Saya start 10 tahun tapi better, lebih elok kalau start lebih muda lah. So akademi saya fokus pada umur 5 tahun ke 12 tahun. Okey, dekat situ lah orang kata melentur buluh biarlah dari rebungnya. Waktu kecil-kecil tu kan Datuk kan? Betul. Okey Datuk, kita tahu Datuk dah bersara sebagai atlet dan bermula sewaktu umur 10 tahun lagi. Tapi nak tanyalah, perancangan Datuk melihat lagi 10 tahun akan datang, di manakah Datuk Leong Man Lee? Okey, saya hopefully akademi saya berjalan dengan lancar. So 10 tahun yang akan datang ada pelapis-pelapis lah yang mampu sampai ke peringkat antarabangsa. Pada Datuk sekarang ni, adakah kita kekurangan pelapis ataupun kita dalam landasan yang betul? Sekarang ada sedikit kekurangan, terutamanya pelapis-pelapis wanita kita lah. Okey, jadi perlu ada ramai lagi untuk mak ayah yang ada anak-anak kecil wanita mungkin boleh dedahkan ataupun mencuba sukan terjun ini. Apa salahnya kan? Dan Datuk, mungkin ramai juga atlet-atlet muda yang sedang menonton kita sekarang ni nak tahulah moto yang Datuk pegang. Mungkin sewaktu latihan ataupun waktu di atas platform sebelum nak terjun tu mesti ada moto yang dipegang. Okey. Bagi saya atlet kena berdisiplin dan juga jangan mudah putus asa lah. Dan bila atas platform kena betul-betul fokus dengan apa yang kita nak buat. Dan saya rasa pada pandangan peribadi saya sendiri lah Datuk, atlet terjun ni memang mempunyai satu keyakinan yang sangat-sangat tinggi yang orang macam kita ni tak ada, terutama sekali nak terjun dari 10 meter platform tu. Awal-awal dulu lah Datuk, macam mana Datuk nak melawan ketakutan tu untuk dapatkan keberanian tu? Mungkin ada yang nak belajar dari situ kan. Okey. Kita kena macam beranikan diri lah. First terjunan yang pertama tu memang ada rasa seram. Tapi bila dah mencuba, tak ada apa, segala okey. Kan lama-lama akan biasa. Alam 10 meter je. Tapi apa-apa kena fokus lah sebab bila kalau tersilap landing memang sangat sakit lah. So bila sebelum buat dive kena betul-betul fokus. Sebab dulu terjun tu kena cantik, plup, macam tu je. Okey Datuk, yalah kita tahu Datuk dah kecapi pelbagai kejayaan, pengalaman pahit dan juga manis. Apa lagi impian yang Datuk ingin capai? Mungkin ada lagi yang belum capai ni, apa dia? Yang belum capai sebab saya sekarang jurulatih. Saya dah bersara daripada menjadi atlet terjun. So harapan saya adalah ada pelapis muda lah yang boleh membanggakan negara lah di peringkat antarabangsa. Okey, dan harapan Datuk sendiri untuk sukan terjun dan juga atlet terjun negara kita. Silakan Datuk. Harapan saya adalah sukan terjun dapat mengharumkan negara di peringkat antarabangsa dan mampu mendapat pingat di sukan Olimpik. Okey.
Dan Datuk, rasanya ni semua orang nak tahu. Setiap atlet tu dia mesti akan ada tips dia. Mungkin Datuk boleh bagi 3 tips untuk mencapai kejayaan. Satu saya tahu tadi, fokus. 3 tips lain mungkin. 3 tips. Kalau tak 3 pun 1, 2. Okey. Disiplin kena ada. Jangan mudah putus asa bila ada apa-apa kesusahan. Dan fokus. 3 tips. Yes. Disiplin, fokus. Bagi tadi Datuk? Jangan mudah putus asa. Jangan mudah putus asa. Itu tips macam mana nak berjaya, bukan saja dalam sukan tapi dalam apa saja bidang yang adik-adik cuburi. Dan mungkin ada kata-kata akhir untuk orang yang banyak menyokong Datuk selama ni. Siapa Datuk? Kalau Datuk boleh bagi tahu penonton, orang yang banyak memberi sokongan dari kecil dulu sampailah sekarang. Kalau nak syarat nama pun boleh. Ibu bapa saya banyak memberi sokongan dari usia saya 10 tahun sampai saya menghabiskan kerjaya saya sebagai seorang atlet. Saya sangat berterima kasih kerana dorongan ibu bapa saya membuatkan perjalanan saya menjadi begitu lama dan berjaya. Alright. Dan nak tahu jugalah, ini saya punya soalan tambahan. Sebab saya ni selalu jugalah tengok kan, Sukma lah, Commonwealth lah, Olimpik lah, sukan terjun ni, macam-macam gaya terjunan tu. Bagi Datuk sendiri yang kegemaran terjunan cara macam mana tu? Saya nak sebut pun, nak senaraikan pun tak tahu sangat. Okey. Sebab acara saya 10 meter seirama. Okey. So, saya punya terjunan favourite saya adalah depan 3.5 somersault. Okey. Terjunan depan 3.5 somersault. Betul. So maksudnya kita akan macam melompat sikit. Yes, Lepas tu, kita akan lari and then kita akan lompat daripada hujung platform dan Okey. kita akan pusing 3.5. 3 kali pusingan yang penuh. Yes, Setengah tu lepas tu Ya, masuk betul. ke itu dia rasa macam nak belajar pula. Okey, sampai di situ saja temu bual kita Datuk. Yang pastinya kami berdua sekejap lagi nak buat terjunan seirama 10 meter platform. Sampai berjumpa lagi. Terima kasih Datuk. Bye. Okey, kat mana kita nak terjun Datuk? Belakang ni boleh tak? Tak sesuai Ini untuk profesional saja. Profesional. Profesional saja.